Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaAllah akan mulakan satu pembentangan lah untuk menceritakan berkenaan tentang kurikulum dan inovasi dalam pendidikan. Di sini saya bersama dengan rakan-rakan saya, Nadia, Idayu, Amadina dan juga Hanis akan membentangkanlah secara keseluruhan ini tentang bukanlah secara keseluruhan, secara gambaran tentang pembelajaran abad ke-21 daripada 4C dan juga elemen, iaitu elemen-elemen yang penting lah yang ditekankan oleh kementerian untuk digarap dalam pembelajaran anak-anak murid kita. So, apa dia pembelajaran abad ke-21? Secara umumnya, pembelajaran adalah proses untuk memperolehi ilmu dan pengetahuan atau kemahiran antara dua hala, iaitu antara guru dan juga antara anak murid, yang boleh berlaku secara bersemuka, yang boleh berlaku secara hybrid dan juga baru-baru ni secara online. Lagi kita tahu online tu lagi nampaklah lagi jelas berlaku bila lepas berlakunya PKP dan juga iaitu corona lah kan. So mengikut Robert M. James, sorry tak dapat nak sebut. So learning is the condition of learning. Pembelajaran merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan, tak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. So seterusnya educational psychology for teachers. Pembelajaran dilihat sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan pembentukan yang berkaitan yang baru atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Okay. So abad ke-21, abad ke-21 merupakan satu tempoh milenium kedua yang berlaku daripada 1 Januari tahun 2000, 1 Januari tahun 2000, which is dia adalah abad yang baru 21 hingga ke tahun 31 Disember tahun 2099. Tu tahun paling hujung lah, hari paling hujung pada abad ke-21. Namun frasa pendidikan abad ke-21 PAK ni adalah dominan. Dominan telah dikuasakan pada tahun 2013 yang bawah program Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga tahun 2025. So pihak KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia menjadikan KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah dan juga Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM sebagai dia punya penanda aras, sebagai rujukan untuk program pelan baru ni, mana yang perlu ditambah baik, mana yang perlu boleh diserap kembali dan sebagainya. So pada tahun 2014 lah diwar-warkan oleh KPM untuk sekolah-sekolah jadikan sebagai cetaklah sebagai acuan untuk pendidikan dan juga pembelajaran. So apa objektif untuk PAK ni, pembelajaran abad ke-21? First, iaitu untuk melonjakkan pencapaian anak murid yang dengan pendekatan yang baharu bagi menyediakan warga Malaysia ke arah kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21 ni. Salah satu orang kata skills yang diperlukan pada abad ini adalah communication, skill untuk pengendalian barang-barang alat-alat digital, untuk komputer dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk membangunkan kemahiran untuk berfikir secara kreatif dan juga kritis. So kita akan sentuh berkaitan dengan aktiviti-aktiviti cadangan yang cadangan oleh pihak KPM untuk guru-guru. Bagaimana aktiviti-aktiviti ini yang disediakan untuk anak murid memang orang kata ada pendekatan untuk mereka memberi pembentangan. Seterusnya mereka akan menerangkan bagaimana projek mereka ataupun mereka akan buat reka cipta baru untuk biarkan mereka berkembang secara kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, seterusnya adalah menggalakkan perkembangan sahsiah murid yang holistik. Holistik iaitu keseluruhan untuk mencapai cabaran ekonomi abad ke-21. Okay. Pelaksanaan dia.
Pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 ni iaitu dengan pengajaran berpusat kepada murid, iaitu murid lah yang akan orang kata bukanlah handle, tapi mereka akan jadi centered untuk pembelajaran betul berlaku lah. Mereka yang akan orang kata berpusu-pusu angkat tangan semua tu dan sebagainya. Dan guru adalah sebagai facilitator ataupun pemudah cara yang walaupun centered kepada anak murid, tapi masih lagi bahan-bahan disediakan oleh guru lah, jadual pengajaran dan sebagainya. Iaitu untuk dengan mengaplikasikan elemen 4K. Kita boleh pergi slide seterusnya, slide pelaksanaan. Iaitu pelaksanaan 4K, iaitu kolaborasi, berfikiran secara kreatif, kritis dan juga komunikasi. So seterusnya penggunaan teknologi di dalam bilik darjah. Kalau kita tengok sekolah-sekolah di bandar ya, mereka sekarang ni ada sekolah setengah sekolah yang membenarkan anak murid membawa handphone diorang sendiri. Tapi handphone tu adalah penggunaan untuk akses-akses alat bantu mengajar ataupun maklumat-maklumat lah di internet. Yang kat situ mereka dapat menambahkan lagi orang kata pembelajaran mereka mungkin waktu guru tak ada ataupun sebagai bantu mereka untuk rasa tertarik belajar. Okay, guru sebagai facilitator atau pemudah cara yang kita dah sebut tadi, dan terakhir adalah dengan penerapan kemahiran berfikir arah strategi daripada orang kata ujian-ujian kuis ataupun ujian-ujian semasa lah yang berterusan di dalam bilik darjah. Okay. So banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru kepada pelajar-pelajar mereka dalam kelas, yang kebanyakannya adalah memang menerapkan unsur-unsur 4K ni, iaitu round table, think pair share. Think pair share ni adalah kalau anak murid tu duduk secara orang kata dua-dua-dua, orang akan diberi soalan oleh guru, akan berfikir, akan berbincang dengan dia punya pasangan dia, dekat situ dia orang akan berkongsi kepada satu kelas. Hot seat ni bila dia orang duduk di kursi panas lah nama dia, di tengah-tengah, dan mereka akan bentangkan buah fikiran mereka, deklamasi sajak, nyanyian, pembentangan hasil kerja, role play, gallery walk, three stray and one stay. Three stray and one stay ni adalah contoh kalau kita dekat makmal lah, contoh. Kat sini diorang ada orang kata makmal, sama ada makmal untuk kemahiran KHB ataupun makmal sains. So diorang akan ciptalah satu hasil inovasi. So dekat situ kita akan pergi ke satu meja ni, dan yang pemilik kepada ciptaan tu dia akan ceritalah kenapa ciptaan ni, apa objektif dia, apa dia punya penggunaan dia, semua tu dan sebagainya. Dan terakhir adalah peta iting. Peta iting ni seingat saya dia mula diperkenalkan lebih awal pada tahun 2011 ataupun 2012. So daripada situ peta ada lebih kurang banyak lah yang dicadangkan, ada 6 macam tu. So kat situ peta iting penggunaan dia adalah untuk pelajar meringkaskan nota-nota mereka supaya mereka boleh rujuk secara efektif. Taklah kita kalau baca tu penerangannya panjang macam buku sejarah, tak ada. So kat situ diorang akan rasa macam lebih mudah lah untuk belajar, untuk persediaan di waktu exam. Okay, itu saja daripada saya. Okay, seterusnya antara elemen-elemen dalam pembelajaran abad ke-21 adalah 4K ataupun 4C, 4Cs, iaitu communication, collaboration, creativity and critical thinking. So saya akan serahkan kepada sahabat-sahabat saya yang lain untuk membentangkan. Baik, terima kasih Saudari Azmah. Saya Nadia Aini akan menyambung pembentangan seterusnya.
Seperti yang telah diberitahu oleh saudari Azmah, elemen 4C ataupun 4K merangkumi 4 perkara. Saya akan menerangkan elemen pertama iaitu komunikasi. Komunikasi dalam konteks abad ke-21 tidak merujuk kepada hanya untuk kemampuan berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tulisan, tetapi penggunaan alat digital untuk mengetengahkan maklumat kepada pelajar. Sebagaimana yang telah disentuh oleh saudari Azmah dalam pendahuluan tadi, abad ke-21 memerlukan guru sebagai fasilitator dan KPM telah mengetengahkan bahawa dia mahukan murid yang aktif ataupun pelajar yang aktif di dalam kelas dan guru sebagai tunjuk ajar atau fasilitator. Apa yang saya faham pada komunikasi ini bukan merujuk kepada komunikasi antara guru dan pelajar sahaja, tetapi komunikasi ini juga dapat dilihat dari segi penggunaan bahan itu yang digunakan oleh guru kepada pelajar. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran dapat menarik minat pelajar terhadap sesuatu topik yang dibincangkan. Pada pendapat saya, sebagai contoh, saya mengetengahkan subjek sastra atau mata pelajaran sastra. Apa yang kita tahu, sastra merujuk kepada sejarah, sebagai contohnya kepahlawanan Hang Tuah, konflik antara Hang Tuah dan Hang Jebat. So, maafkan saya, jadi tajuk-tajuk sebegitu akan menyukarkan pelajar untuk memahami kerana menggunakan kosakata lama. Tetapi apabila guru menyediakan bahan melalui multimedia ini juga, melalui platform multimedia ini juga, pelajar akan dapat memahami dengan terperinci. Kreativiti guru dalam mendidik pelajar juga dapat dipertingkatkan sebagaimana kehendak pendidikan yang menginginkan kemahiran guru menggunakan teknologi ICT. Sebagaimana yang telah saya sebut tadi, KPM menegaskan bahawa guru hanya sebagai fasilitator ataupun pendidik sahaja. Slide seterusnya. Komunikasi mengetengahkan penerokaan penggunaan ICT sebagai medium PDPC. Bahan yang dapat digunakan bukan sahaja buku tetapi boleh didapati dalam pelbagai bentuk, sama ada video sebagai contohnya, yang paling efektif untuk diberikan kepada pelajar. Media pengajaran perlulah kreatif untuk menarik minat pelajar. Contohnya menggunakan PowerPoint dan YouTube sebagai cara berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat. Yang ini pun saya telah bagi tahu tadi. Bahan bacaan bukan sahaja melalui buku, tetapi guru juga boleh menggunakan YouTube ataupun PowerPoint untuk menarik minat pelajar untuk mengetahui tentang sesuatu topik. Menurut Syahrul Bani pada tahun 2017, melihat kepentingan ICT sebagai perluasan kepada cakupan ruang pembelajaran murid melalui e-pembelajaran di luar bilik darjah yang belum dihayati oleh guru. Akhir sekali, kajiannya juga mendapati bahawa penggunaan ICT dalam PDPC merupakan kemahiran baru yang perlu diterokai bersama-sama oleh guru berpengalaman dan guru novis. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembincangan kepada pembatas seterusnya. Okay, terima kasih kepada Saudari Nadia. Okay, seterusnya kita masuk kepada elemen yang kedua, iaitu kolaboratif. Kolaboratif ni elemen yang dalam 4K itulah. Okay, seperti yang Saudari Azmah ada bagi tahu tadi, aktiviti, cadangan aktiviti dalam pembelajaran abad ke-21 ni, kolaboratif ni ada termasuk elemen dalam tu juga. Sebabnya, apa yang dimaksudkan dengan kolaboratif ni? Kolaboratif ni dia melibatkan kumpulan pelajar tu bekerjasama untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas atau mencipta produk. Daripada situlah diorang berbincang dan macam mana diorang nak selesaikan masalah tu. Okay, satu artikel mengatakan kolaboratif ni dia adalah falsafah interaksi dan peribadi gaya hidup di mana individu tu bertanggungjawab. Individu maksud kat sini ialah murid tu lah ataupun pelajar bertanggungjawab terhadap tindakan mereka, termasuklah belajar dan menghormati kebolehan dan sumbangan rakan sebaya mereka.
Sebab bila melibatkan kolaboratif ni, kita bekerja, dengan kata lain, kita bekerja dalam kumpulan lah. Okay. Dan ada satu lagi artikel yang mengatakan kolaboratif ni dia dapat mencapai tahap pemikiran yang lebih tinggi dan mengekalkan maklumat lebih lama daripada pelajar yang bekerja secara individu. Okay, macam kita jugalah, kalau kita bekerja secara individu ataupun nak hafal satu benda tu, nak faham, kita senang lupa. Bila bergerak kerja dalam satu kumpulan, dan insyaAllah kita akan senang faham dan daripada situlah kita bercambah idea. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya pembelajaran secara kolaboratif ni dia memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam perbincangan. Lepas tu dia bertanggungjawab untuk pembelajaran mereka dan membentuk pemikiran kritis. Okay, macam saya beritahu tadi lah. Okay, dan dalam kolaboratif ni ada 4 kelebihan utama dia. Iaitu kelebihan dari segi sosial, kelebihan dari segi psikologi, dari segi akademik, lepas tu alternatif teknik penilaian murid dan guru. Macam mana dimaksud dengan social benefit tu? Bila berbincang dalam kumpulan, dia kan melibatkan sosial, dia boleh membangunkan komuniti pembelajaran. Lepas tu, dia boleh bantu sistem sokongan sosial untuk pelajar. Contoh kalau ada yang lemah, maksudnya melibatkan self-esteem rendah. So ada orang yang boleh bantu daripada situ, dia bolehlah untuk bergerak kerja dalam kolaboratif ni. Psikologi, kelebihan dari segi psikologi pula, dia pembelajaran tu berpusatkan murid dan dia boleh meningkatkan lagi lah keyakinan murid. Dan daripada situlah kerjasama yang dalam ahli kumpulan tu dia boleh mengurangkan kebimbangan dia lah. Okey. Dan dari segi akademik, kelebihan akademik pula, dia menggalakkan lagi kemahiran murid ni berfikir secara kritis. Dan dia melibatkan pelajar ni secara aktif dalam pembelajaran. Dia tak adalah, kalau secara dalam kelas, kalau secara individu, dia akan ada yang pendiam, yang aktif. Jadi daripada sini bila kita buat kolaboratif ni, gunakan aktiviti yang cadangan aktiviti yang Azmah bagi tahu tadi, dia boleh melibatkan semua murid. Tak adalah ada murid yang tersisih. Okay. Dan dari segi kelebihan akademik juga, dia membantu murid tu memotivasikan pelajar tu dalam kurikulum tertentu lah. Sebab tak semua murid dia mahir dalam semua subjek, semua tugasan lah. Okay. Dan untuk yang terakhir, alternatif teknik penilaian murid dan guru ni, dia boleh guna pelbagai penilaian. Sebab macam yang kita dah pelajari, penilaian formatif, kita boleh gunakan pelbagai cara. Tak semestinya melibatkan daripada guru sahaja ataupun daripada guru lah. Okay. Dan itu sahaja daripada saya berkaitan dengan kolaboratif. Okay, seterusnya jom kita lihat kepada antara elemen pembelajaran pada abad ke-21 yang ketiga adalah elemen yang berkaitan dengan kreativiti. Okay, kreativiti ni apa? Okay, kreativiti ni merupakan proses yang berlaku di mana penghasilan sesuatu tu menggunakan pendekatan yang baru dan berkualiti dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okay, jadi melalui pembelajaran abad ke-21 ni, murid-murid perlu berfikir di luar kotak untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna. Okay, contohnya macam mana? Okay, kalau dalam kelas, guru boleh meminta murid itu untuk menghasilkan sesuatu produk yang unik, iaitu produk lain. Maksudnya produk tu dah ada dah, yang sedia ada tu dah ada, tapi guru minta untuk pelajar tu buat satu produk yang lain di samping meminta penerangan tentang produk yang dihasilkan. Jadi pelajar boleh mengemukakan alasan dan penerangan kenapa menghasilkan produk yang sebegini. Jadi itu yang menghasilkan kreativiti dalam pemikiran atau minda pelajar lah. Okey, slide yang seterusnya. Okey, untuk kreativiti ni dia ada beberapa komponen. Ada 3 komponen yang perlu ada dalam kreativiti. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni macam mana? Perlunya ada kefahaman dalam sesuatu perkara
yang akan mendorong seseorang tu untuk mencipta. Kalau tak ada pengetahuan, macam mana kita nak mencipta kan? Itu pentingnya komponen yang pertama itu ilmu pengetahuan. Okay, yang kedua adalah pemikiran yang kreatif. Pemikiran yang kreatif ni iaitu gaya pemikiran dalam menangani masalah. Adanya ada idea lah dari segi bagaimana nak melakukannya dan hujah-hujah yang kita kena utarakan lah kenapa kita buat macam ni kan. Yang ketiga, komponen yang ketiga adalah motivasi, iaitu naluri kemahuan individu dan minat untuk mencipta sesuatu yang kreatif. Adanya kemahuan dan minat untuk mencipta, maka lahirlah kreativiti dalam diri seseorang itu. Jadi dengan kreativiti tersebut, hasil daripada PDPC yang dilaksanakan akan menghasilkan murid yang berani mengemukakan idea baru yang pelbagai. Bukan sekadar idea yang dah ada, tapi idea yang baru. Dia olah lagi, inovasi lagi dalam bentuk yang pelbagai lah, dan berusaha untuk berpandangan jauh tentang berfikir dan berpandangan jauh tentang sesuatu perkara. Dan kenapa kita perlu menjadi seorang yang kreatif? Supaya kita lebih mudah untuk berinovasi dan mencipta sesuatu yang baru. Sekadar itu sahajalah. Okay, seterusnya saya akan menyambung elemen yang terakhir, iaitu pemikiran kritis. Okay, pemikiran kritis ini merujuk kepada keupayaan individu untuk membuat penilaian mengenai sesuatu perkara termasuk kebaikan dan kelemahannya. Di sini kita dapat lihat individu yang dimaksudkan dalam konteks PAK 21 elemen pemikiran kritis ini adalah kepada murid itu tersendirilah kan. Sebab PAK 21 ni apa yang kita nak lihat untuk membuat satu pembaharuan bagaimana PAK 21 itu dijalankan di sekolah. Okay, pemikiran kritis ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting yang perlu dipupuk dalam kalangan murid, seperti 3 elemen yang lain yang telah disebutkan oleh semua sebentar tadi, iaitu kolaborasi, kreatif dan komunikasi. So jadinya pemikiran kritis ini pun salah satu elemen yang memang penting yang perlu diambil kira lah kepada pelajar supaya PAK 21 tu dapat dijalankan dengan lebih baik. Okay, melalui PAK 21, murid ini telah dididik untuk meneroka pemikiran bagi menilai sesuatu idea secara logik dan rasional bagi menghasilkan pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan serta bukti yang munasabah. Jadi kita dapat lihat sekiranya elemen pemikiran kritis ini dilakukan kepada pelajar, pelajar-pelajar dapat meneroka pemikiran itu yang lebih jauh. Maksudnya di sini pemikiran kritis ini boleh terhasil dengan berkesan sekiranya penggunaan sumber yang digunakan oleh guru itu secara meluas. Guru-guru perlulah memastikan murid-murid ini mahir untuk mencari maklumat yang berkaitan dan menilai sama ada maklumat-maklumat yang telah diperoleh itu cukup ataupun tidak untuk melaksanakan tugasan yang diberi. Contohnya kalau dekat dalam kelas tu cikgu-cikgu boleh bagi satu tugasan dan kita tengok murid-murid ni dapat tak untuk mencari maklumat yang kita minta tu dengan cukup ataupun tidak. Jadi di situ kita dapat lihat bagaimana murid-murid ini mencari bahan-bahan yang ingin digunakan dan kita dapat mengenal pasti sama ada bahan-bahan yang digunakan itu cukup ataupun tak cukup. Sebab kadang-kadang setiap murid ni lain orang lain kan. Jadi kita dapat menilai bagaimana murid-murid itu menggunakan bahan-bahan ataupun mencari bahan-bahan yang diperlukan. Okay, seterusnya, pemikiran kritis ini berkesan sekiranya guru tidak menghadkan idea dan pendapat murid-muridnya. Maksudnya di sini sebagai seorang guru kita tak boleh kata kalau pelajar kita tu bagi satu idea ataupun berfikiran macam contohlah kita bagi satu tajuk, lepas tu kita bagilah diorang macam perbahasan ataupun bagi diorang fikir macam mana nak mengembangkan idea-idea tu. Maksudnya murid-murid ni akan memberi pandangan, tak kisahlah sama ada
pandangan diorang ni pandangan yang positif ataupun sebaliknya. Sebab kita sebagai guru ni kita kena terima, dengar apa yang murid-murid tu ingin berkongsi. Jadinya pandangan daripada setiap murid tu memang akan berlainan, tetapi sebagai guru memang kita kena terima setiap pandangan daripada murid tu walaupun berbeza-beza pendapat. So sama juga poin seterusnya, guru boleh menerapkan elemen perbahasan semasa proses PDP berlangsung, iaitu meminta murid untuk memberikan idea atau pandangan mengenai tajuk pembelajaran pada hari tersebut. Yang ni kita boleh laksanakan aktiviti debate dalam kelas. Contohnya kita asingkan murid kepada contoh 2 kumpulan, dan di situ guru-guru dapat melihat bagaimana murid-murid ini berfikir mengemukakan pandangan mereka terhadap satu isu ataupun satu topik yang guru-guru berikan. Murid-murid yang berfikiran kritis ini adalah murid-murid yang berfikiran terbuka dan mudah untuk menerima pandangan atau idea yang dikemukakan oleh rakan-rakan lain serta tidak merendahkan idea yang diterima. Okay, yang ni saya sangat setuju dengan pernyataan ni, sebab bagi saya pelajar-pelajar ni kalau dia boleh berfikiran terbuka, dia akan mudah untuk menerima pandangan daripada rakan-rakan yang lain. Maksudnya contoh, walaupun kita tak bersetuju dengan apa yang kawan kita cakap, tapi kita boleh terima setiap idea-idea yang dilontarkan oleh mereka. Jadi melalui pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh pelajar, di sini guru-guru secara tidak langsung dapat mengenali setiap murid-murid yang diajar tu, dan elemen ni kita dapat mudah untuk diterapkan lah semasa PDP tu berlangsung. Jadi pemikiran kritis ni memang sangat berkesan lah jika guru dan murid tu sebenarnya berkolaborasi antara satu sama lain untuk menjadikan elemen keempat-empat elemen ini berjaya untuk dilaksanakan. Seterusnya saya menyerahkan pembentang semula kepada Azmah untuk kesimpulan. Okey, baiklah. Okay, so daripada pembentangan-pembentangan daripada sahabat-sahabat sebelum ni, daripada 4 elemen komunikasi, kolaborasi, kreativiti, bahasa Inggeris communication, collaboration, creativity dan critical thinking, kita dapat kat sini berfikir macam dapatlah gambaran secara dekat bagaimana pendekatan bagaimana sentuhan daripada pembelajaran abad ke-21 ni memang menyediakan murid sebagai insan yang fleksibel untuk dia pergi ke alam pekerjaan ataupun alam pasca persekolahan. Mungkin kalau dia tak bekerja sekalipun, dia dapatlah orang kata berkomunikasi dengan society dengan lebih baik, ataupun orang kata dapat berfikir secara lebih kritis kalau dia menghadapi masalah-masalah tertentu sebagai orang dewasa. Okay, so daripada aspek daripada 4 elemen ni, memang kebanyakan majikan mementingkan orang kata komunikasi ketika antara pekerja lah, komunikasi dalam alam pekerjaan, penjanaan idea untuk orang kata macam mana kalau penjanaan idea tu untuk memajukan syarikat ataupun memajukan tempat idea dalam persekolahan. Kalau macam contoh macam panitia-panitia, macam mana dia nak adakan satu projek untuk panitia dia untuk subjek tersebut, macam mana dia nak buat apa tu orang kata program-program untuk disediakan kepada anak murid. So lepas tu pemikiran di luar kotak pula, bagaimana anak murid tersebut dia dah biasa berfikir secara kreatif dan kritis ketika di sekolah. So di sini kita dapatlah macam hatta ke sekarang ni pun kita dapat rasai kesannya macam mana 4K ni memang jadikan kita adalah orang-orang insan-insan yang taklah terlalu macam balik daripada sekolah kita diam kerja, lepas tu majikan tak suka sebab kita ni terlalu macam ni ataupun bersifat terlalu kata statik macam itulah. Okay.
So impak-impak ni dapat dilihat memberi kesan positif kepada masyarakat, khususnya kepada anak murid, dan bila contoh sekolah pun bila anak murid pun berjaya cemerlang, sekolah sekalipun akan orang kata dapat nama juga macam tu. Maksudnya prestasi sekolah akan naik. Dan terutamanya sekali adalah kepada negara Malaysia sendiri, iaitu melahirkan insan-insan yang orang kata boleh pergi ke peringkat yang lebih jauh lah, iaitu lebih kepada peringkat international secara perkembangan fikiran dia macam tu. Okay, itu saja pembincangan berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21. Kami ucapkan terima kasih kepada Puan Fariza atas tunjuk ajar, dan juga kepada sahabat-sahabat yang menyediakan bahan-bahan lah untuk bahan-bahan untuk pembelajaran abad ke-21 ni. Jadi yang lain ada nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Tak ada dah. Okey. Itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.